Ya, Okey, baik. kembali. Ya, kita akan bicarakan mengenai dengan pengurusan kewangan bagi yang baru memulakan rumah tangga. Jadi, Hafizah Osili sendiri ya, sebagai mukadimah, mungkin boleh berkongsi bersama dengan penonton kita. Okay, so banyak yang memulakan rumah tangga yang baru pasal sekarang ni banyak orang sudah berkahwin kan. So Indah tahu macam mana kan memanage perbelanjaan sesama pasangan. So jadi sebagai permulaan adalah seperti berikut. Yang paling important adalah berbincang dengan pasangan habis kita. Okay, salah satunya adalah perbelanjaan bulanan semasa bujang atau adalah nyorang lain berbeza macam barang rumah, barang persendirian, makan luar. Pasal macam masa bujang tu barang rumah mungkin sama keluarga kan. Ani memulakan dengan keluarga sendiri lagi. So jadi tu mestilah duduk bersama untuk menetapkan membuat penetapan bajet bersama. Macam okey sekarang ni macam mungkin diorang pindah rumah ataupun rumah sewa ke ataupun tinggal dengan mana satu keluarga yang diorang macam keluarga lelaki ataupun keluarga bini-bini macam mana ia punya macam barang rumah tu macam mana. So diorang mesti setkanlah in this case macam barang keperluan rumah sekiranya sebagai contohlah 300-nya. Okey. Barang ketani sendiri-sendirinya, okey, 100-nya. Kali bil untuk rumah apa tu macam mana pembahagiannya, sama ada mau bersama kah ataupun macam maybe my husband-nya untuk bil elektriknya. Aku ngambil bil air macam tu. Ataupun macam bil telefon, sendiri-sendiri saja. So mesti ada orang persetujuan antara pasangan macam tu. Sama mesti ada simpanan bersama jual lah. Persendirian dan bersama. So yang ini yang mesti dipersetujukan lah di antara kedua-dua. Macam mesti berbincang lah. Kadang-kadang isu-isu persendirian, isu-isu bersama menjadi satu hal yang sensitif bagi kebanyakan couple ataupun kebanyakan pasangan, terutama bagi yang baru saja beradaptasi di dunia bujang hingga dan berpasangan ini. Mungkin saranan daripada Hafizah sendiri, macam mana untuk memindahkan sikap ada kau-kau aku itu dan masuk mengaplikasikan menjadi ada kebersamaan. Kadang-kadang itu sensitif kan? Yes, benar. Iya, kerana itu terbiasa berpuluh tahun mungkin. Bersendirian kan, macam ni semua tu. Jadi perlulah tahu macam kalau sudah ketanikan hidup bersama tu, banyaknya perkara ketani buat bersama. So perkara yang ketani buat bersama tu, atu yang macam, okey simpanan kalau ketanikan kemana apakah macam bersama, ketani sama-sama menyimpan. Jangan saja pihak sebelah ni lain sebelah in terms of misalnya tu, misalnya kan masa ini berlainan pasangan kadang-kadang ada yang sama pendapatan, berlainan pasangan ada berlainan nafsu dalam pembelian. Jadi mungkin sekiranya berlainan pendapatan, berlainan jumlah pendapatan. Kadang-kadang si suami pendapatan tinggi atau si suami pendapatan rendah, ataupun mungkin isteri tidak ada pendapatan ataupun mungkin lebih daripada suaminya sendiri. Jadi macam mana kita ni akan membalancekan tu? Biasanya kalau yang from my opinion yang advisable, ketani lihat kedua-dua pendapatan itu sebagai satu. Sebab ketani sudah kahwin. Betul. Itu yang langkah pertama. Langkah pertama. Pasangan itu. Sekali sudah tu macam persendirian macam mana tahu ya kan massage kah atau bini-bini facial apa. Nak kan dibawa aja lagi bersama-sama kan. Macam ataupun macam telefon macam ia menggunakan maybe macam sikit saja. Macam kedakku menggunakan macam banyak. So macam itu kira persendirian sikitlah macam itu. Ini aku set untuk kedai aku punya bil telefon, maybe ketani alih-alihkan saja. Tapi macam bil elektrik, bil air ataupun macam barang rumah, makan sama-sama, makan luar apa tu. Atau boleh ketani combine together sama simpanan apa tu. Macam ketani macam mana lah, kau ambil yang ini, aku ambil yang itu. So indah bersama kan tu, macam indah ada harmoninya orang in terms of
bukan saja yang biasa macam boleh menjadikan isu lah kadang-kadang. Betul. Kan. Karena kalau kita mendengar statistik pun lah tentang pernikahan dan sebagainya, dan juga kadang-kadang jawapan Lisa tentang penceraian dan sebagainya adalah berkaitan dengan pengurusan kewangan dan juga pemahaman tentang money management yang indah celik ni di kalangan masyarakat kita. Jadi pentingnya adanya persefahaman, faham memahami dan juga betul ansur dari segi menguruskan kewangan ini. Dan kita berbalik semula dari segi permulaan. Jadi mungkin kita sebenarnya berbincang dengan pasangan apa lagi, macam mana lagi untuk sebagai permulaan. So salah satu yang paling important juga adalah membuat persiapan untuk masa depan bersama. Yang ini perlu duduk sama-sama lah. Macam orang nanti tah memikirkan atau tah sikap nanti tah ni paling bahaya. Nanti tah paling bahaya. Besok tah. Macam nantinya. So kalau boleh jangan dinantikan. Macam kalau boleh duduk sama-sama macam macam orang berbincang jika mempunyai anaknya, apa yang kita ni perlukan, di mana kita ni antara lah macam tu, macam dari segi pendapatan. Jadi dari sana diorang dapat tahu, kalau anakku ni berapa aku perlu sediakan. So kita ni ada sudah nyurang budgeting atau dari awal. Mungkin sebelum kita ni mempunyai anak, kita ni sudah ada simpanan ni. So masa ada anak, kita ni indah ingau sama kita ni macam rasa saving atau pasal kita ni saving awal, kita ni indah rasa macam tersampit dia. Macam tiba-tiba untuk milk powdernya. Maksudnya macam terbeban. Terbeban. Macam tiba-tiba, pasal orang kadang-kadang, pasal indah manage yang masa depan berapa punya anak, berapa anaknya, apa tu, indah memanage apa tu. Diorang macam, terkajutnya orang. Kan membeli pampers, kembali tu powder, tapung susu. Memang mahal kan. So macam kalau awal awal diketahui macam mana di mana sekolahnya, mungkinnya aku mau sekolah anakku yang paling best apa tu. So berapakah aku perlu sediakan. So Ani memulakan awal, simpanan awal, jadi masa tu relaxnya. Aku tak payah lagi pikirnya. Semua ada sudah, kira awal sudah simpanannya tu, jadi just orang play catch up in English, macam indah perlu risaulah benda tu. So dan kedua macam aku mau membeli rumah juga nanti. So macam mana macam kawasan mana ni dia lah indah salahkan mencari di mana kawasannya, lihat macam mencek di mana rumah ni bisa mensurvey berapa harganya, kawasan ni berapa, diriki-riki lah yang penting macam mana tu. And then tempoh macam bila kita ni kan membeli rumah ni 2 tahun ke 10 tahun ke 5 tahun. So at least adanya orang matlamat macam matlamat bersamalah orang yang tu. Sekali ada yang yang paling popular juga macam menunaikan ibadah haji bersamanya sama ataupun kan bawa mama bapa kanya apa tu. So itu dibincang macam mana tu, tetapkan berapa tahunnya, berapa yang diperlukan, berapa yang perlu disimpan. So apa saja yang mau bersama tu, kita ni boleh macam orang ini yang aku mau in the future sama. Kata kuncinya adalah daripada perbincangan bersama ni. Yes. Kata kuncinya adalah perbincangan bersama, sepaham bersama, dan juga ada kadang-kadang ada bertolak ansur. Jadi daripada hubungan suami isteri ni adanya seperti yang saya katakan ada tolak ansur, terutama sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, yang saya tanya, mungkin kalau ada ketidakseimbangan pendapatan, mungkin salah satu daripada partner ataupun isteri, suami yang indah bekerja dan sebagainya. Jadi macam mana untuk kita ni kan menangani ni hal-hal ni? So sama lah juga macam kata macamnya orang lah, walaupun pasangan kita ni macam indah bekerja, kita ni yang bekerja tapi kita ni perlu memberitahu dorang situasi kewangan tu. Macam mana supaya pasal diorang lebih tahu berapa yang diperlukan dari segi barang keperluan di rumah apa tu. Bukan itu saja macam nyorang yang tadi, walaupun ia indah nyorang membawa effort in terms of income ke dalam our macam hubungan atau tapi kalau
our spouse ni pasangan ni tahu apa difficulty kita ni masa macam kami nyimpan apa tu. Diorang pun macam pandai jangan tah sini, jangan sasananya diorang macam mungkin kita ni boleh kurangkan ni apa yang kita ni tu. So diorang pun boleh juga membagi pendapat macam walaupun kadang-kadang kita ni macam dah sama kan macam aku mau anakku macam belajar tempat tu. Yang biasa saja yang biasa saja tu boleh So kita ni dari sana kalau ada macamnya orang lain pendapat in terms of di mana kan mengantar, kita ni lihat kenapa you mau arah apa belajar sekolah yang mahal macam tu. Kalinya pas apa pendidikan pulang tapi maybe the wife cakap macam I think kita ni sekolah biasa pun okey juga. I have macam mungkin kita ni boleh bagi tuition ke apa, kita ni boleh menolong ia dari sana, kita ni boleh kurangkan jadi ni orang cari cari mana yang sesuai lah sampai macam mendapat solutionnya orang yang dua-dua happy. Jangan karangnya mana saja tahiyah macam tu. So we want to be able to orang kewangan ni berdua walaupun salah seorang Indah bekerja apa kan. Jadi perlunya ada memahami supaya Indahnya orang tadi demanding kan dalam apa kita mengetahui pasangan kita tu macam pasangan tu seorang saja yang bekerja. Jadi kita jangan terlalu meminta. Betul? Jadi selain daripada yang telah pun dikongsikan Hafizah sendiri iaitu berbincang dengan pasangan, apa lagi tips-tips lain yang disarankan? Okey. So tips yang disarankan yang tadi sudah saya sebut adalah berbincang dengan pasangan atau apa yang dikehendaki untuk masa depan bersama, perbelanjaan bulanan masing-masing, macam mana kan orang kawinkan perbelanjaan and then yang kedua penetapan bajet itu also paling important orang paling penting tetapkan bersama berapa yang dapat disimpan dan dibelanjakan setiap bulan. Sama yang ketiga ni pun sama penting, jangan takut untuk mencari pertolongan ke perancang kewangan. Pasal jika macam Indah pasti macam mana, macam ragu-ragu apa tu, ada orang kan macam dicakap, ditanya untuk membagi advice apa tu, macam boleh mendekati sebarang macam perancang kewangan untuk menolong anda dari segi kewangan lah macam tu, macam dari segi pengurusannya tapi jangan takut untuk menguruskan wang sendiri. Ada realiti masyarakat Brunei ini ada kajian kan yang dijalankan kecelikan kita ni untuk menangani dan juga mengawal perbelanjaan dan juga money management amatlah di dalam tahap yang membimbangkan. Jadi mungkin dapat dikomen daripada segi itu. Kalau misalnya ketania ni pernah saya dengar juga satu kajian apabila menangani perbelanjaan ini antaranya ialah ketani kurang mengawal emosi. Cara tadi mengawal perbelanjaan itu ada kaitan dengan emosi ketani. Apa yang ketani mahukan, apa yang ketani fikirkan, apa yang ketani kehendaki dan sebagainya. Jadi mungkin dapat dikongsikan tentang ini, dapat diulas secara lanjut lagi. Salah satunya yang paling membuat ketani berbelanja lebih adalah stres. Emosi kentok? Stres, emosi. Stres kerja kah, stres apa kah, orang macam mana tu. So sebelum kalau ketani stres, kalau stres atau kalau bolehlah jangan lihat telefon. Pasal sekarang ni telefon ada banyak benda yang ketani boleh balik. Just klik tu. Sama kalau anda tu pun tutup je radio iklan dan sebagainya. Jadi kalau stres Indah salah sebenarnya untuk ada iklan-iklan itu. Tetapi cara kita ni mengawal diri kita ni. Adakah kadang-kadang yang Indah how do we differentiate between our wants and our needs kadang-kadang. Atau pasalnya ya tentunya kami yang kami bagi term impulse buying. Impulse buying meaning macam aku stres kali kok hanya aku kan lihat something untuk menenangkan diri. Instagram kalau Indah pun macam Facebooknya kalau Indah aku lihat kuno dengar radionya apa tu. So ketani
penuh temptation untuk membali. Jadi kalau boleh, kalau cara kami menenangkan, maybe salah satunya adalah exercise dulu. Kalau berkata kita tentang exercise ataupun tentang pemakanan sebagainya, dapat tadi istilahkan nih. Kalau misalnya makanan, kan tadi ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Itu yang penting. Yang membuatkan ada impulse buying ini adalah sama seperti kita ni snacking, bah. Artinya kita ni makan atau berbelanja yang berlebihan, tetapi bukan tadi Indah memerlukan hal itu. Jadi harusnya ada cara kita ni mengawal perasaan itu. Cara mengawal perasaan juga ialah tadi berbincang dengan pasangan dan kadang-kadang ada juga pasangan ni misalnya husbandnya akan membeli video game baru tapi bininya nak menyuruh, tapi bininya ni cuma tu kan. Jadi adanya persetujuan antara duanya. Mungkin dapat dijelaskan secara lanjut lagi sebarang kata-kata yang terakhir untuk merumuskan segmen kita ini pada jadi saya berharaplah perkara yang saya kongsikan tadi dapat dimanfaatkan oleh para penonton, dan kepada yang lebih ingin mengetahui ataupun yang belum jelas lagi mengenai diorang punya pengurusan kewangan, kami di FPAB mempunyai financial planners yang dapat membantu macam mana untuk merancang kewangan bis kita lah. Dan kami boleh dihubungi melalui email kami iaitu ask@fpab@outlook.com ataupun laman sosial kami iaitu Facebook FPAB Brunei ataupun Instagram kami FPAB_BN. So bolehlah tanya-tanya sana kalau malu kan sebelum banyak kan tadi malu bah untuk bertanya kan. Segan takut untuk menghadapi realiti menghadapi realiti perbelanjaan kita ni sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi itu antara tips yang dapat kita kongsikan bersama bagaimana untuk mengurus kewangan bagi yang baru mulakan rumah tangga. Jadi penting adalah yang poinnya berbincang dengan pasangan, membuat penetapan bajet dan jangan takut untuk mencari pertolongan ke perancang kewangan. Sekiranya kita ingin memerlukan nasihat dan juga sebagainya. Baik, terima kasih Afizah atas perkongsiannya. Ya sudah, itu dia bersama kita bersama dengan Afizah Osili, iaitu penolong pembendaharaan bagi Persatuan Kewangan Brunei Darussalam, dan mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan untuk hari ini Fakrul sebanyak memberi idea ataupun motivasi kepada yang baru ataupun yang bakal mendirikan rumah tangga. Betul.